Live, dah live. Okey. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey. Bertemu kita pada pagi ini dalam domain kemahiran. Kenali asas kenderaan bagi anda, bagi pemandu wanita. Okey. Saya perkenalkan diri saya Muhammad Akmal bin Alias. Okey, yang bekerja sebagai pensyarah di Kolej Komuniti Sungai Siput. Bahagian automotif, unit automotif. Okey. Terutama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pembangunan Wanita yang memberi saya peluang untuk berkongsi berkaitan kenderaan lah, terutamanya asas kenderaan. Okey. Okey, sebelum itu saya akan share dulu saya punya slide yang saya sudah sediakan. Okey. Jika ada apa-apa pertanyaan, tuan-puan boleh direct tanya dekat komen yang mana saya boleh jawab. InsyaAllah saya jawab. Okey. Okey. Alright. Okey, baik. Domain kemahiran pemandu wanita, kenali asas kenderaan anda. Harap jelaslah apa yang saya cakap ni. Okey, first kali saya akan berikan cara untuk tips untuk kita periksa sendiri kenderaan kita. Okey, macam contoh apa yang ada dalam list ni, insyaAllah saya akan cuba kongsikan semua berkaitan dengan minyak enjin, bateri, cecair penyejuk, lampu dan lampu signal, getah pengelak cermin, tayar, pad brake dan wire jump start. Okey, benda ni adalah benda asas lah bagi kita sebagai pemandu. Jadi apa-apa yang berlaku nanti sebelum kita bergerak ke destinasi yang jauh ataupun dekat, kita pastikan benda ni kita akan cek dululah supaya insya-Allah perjalanan kita selamat lah. Okey. Jadi apa-apa kemungkinan yang berlaku pada kenderaan kita nanti, insya-Allah kita akan supaya kita tak panik lah, tak panik. Okey. First kali, okey, kita akan tengok berkaitan dengan sistem pelinciran lah. Okey. Mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang tak tahu apa itu sistem pelinciran. Kalau bahasa orang kata bahasa bengkel. Bahasa bengkel orang kata minyak hitam ataupun minyak enjin lah. Yang seperti mana kita tahu dalam mana-mana kenderaan yang berenjin. Okey, dia mesti ada sistem pelinciran. Okey, sebagaimana untuk untuk sedikit info, okey, berkaitan dengan sistem pelinciran, apa fungsi dia? Mesti orang tertanya-tanya kan, apa fungsi? Okey, terutama sekali untuk mengurangkan geseran dan kehausan pada komponen yang bergerak lah. Jadi kalau kata kenderaan kita tidak mempunyai sistem pelinciran yang elok, makanya untuk peratusan untuk rosak tu sangat tinggi lah. Okay, jadi kalau kita naik kereta, kita tak isi minyak pelincir. Okay, jadi komponen-komponen kereta kita lagi cepat rosak lah. Okay, yang kedua dapat mengurangkan suhu di dalam enjin. Okay, dia fungsi dia. Yang ketiga membersihkan benda asing seperti hambur besi. Yang keempat mengelakkan dari terjadinya karat. Okay, kereta kita boleh berkarat ke? Boleh. Okay, boleh berkarat. Jadi apa yang menghalangkan kenderaan kita, komponen kita berkarat dalam enjin? Okey, minyak enjin lah. Jadi kalau berkarat, apa akan jadi? Macam-macam kemungkinan akan jadi. Okey. Apa yang puan-puan perlu tahu berkaitan dengan minyak pelincir ni? Minyak pelincir, semua kereta wajib pakai benda ni. Okey, semua kereta wajib pakai, sama ada daripada jenis mineral oil ataupun synthetic oil. Jadi puan-puan yang pakai kenderaan, perempuan wajib tahu. Puan wajib tahu
Okey, jenis kenderaan yang puan pakai ataupun kenderaan puan yang puan selalu bawa ni pakai jenis apa? Okey, dia ada lebih kurang dua jenis. Okey, satu mineral oil dan satu lagi jenis synthetic oil. Okey, baik. Untuk mineral oil biasanya kita pakai pada kenderaan yang lama lah. Kenderaan yang lama. Sebagai contoh, kereta daripada tahun 1990, 2000, tahun 2000 ke bawah ataupun 2005 ke bawah, kebanyakan kita dah pakai minyak mineral oil. Yelah, kereta pun dah lebih 15 tahun. Komponen-komponen dalam enjin pun dah banyak, dah lama. Okey. Synthetic oil dia terbahagi pula kepada dua. Satu fully synthetic dan satu lagi semi synthetic. Okey, apa beza fully dengan semi synthetic? Okey, biasanya fully synthetic lah. Untuk info, fully synthetic biasanya kita gunakan pada kenderaan yang baru. Contohnya kenderaan bawah pada 3 tahun. Kenderaan bawah pada 3 tahun biasanya kita akan pakai fully synthetic lah. Boleh ke kenderaan yang atas pada 3 tahun nak pakai fully synthetic? Boleh. Tak ada masalah. Semi sintetik apa beza dengan fully pula? Okey, semi sintetik biasanya kita untuk kenderaan yang 3 tahun dan ke atas lah. Okey, dia separuh daripada fully dan benda ni, minyak ni dia biasanya lagi likat berbanding fully sintetik. Macam mana dengan mineral? Mineral pun lagi likat, kelikatan dia lagi tinggi. Boleh tengok pada, kalau puan-puan perasan, okey, dia ada grade dia. Macam contoh gambar mineral oil ni kita tengok. Okey, kita tengok dia ada tulis 15 W40. Okey, 15 W40 bermakna kelikatan dia pada suhu sejuk adalah 15 dan kelikatan pada suhu panas adalah 40. Manakala kalau kita perasan minyak fully sintetik, kelikatan dia pada suhu sejuk 5 dan pada suhu panas adalah 40. Okey, dan semi sintetik sini contoh adalah 10 W40. Okey. Ada tak minyak bawah pada 5? Ada pun. Ada. Kalau puan-puan perasan, okey, kalau macam contoh kenderaan baru, saya bagi contoh kereta Malaysia, contohnya kereta Azia. Okey, Azia dia pakai biasanya grade 0W20. Kenapa Azia pakai 0W20? Kerana satu enjin dia jenis enjin yang untuk kenderaan yang satu daily use, yang kedua enjin pada cc yang kecil, dan untuk kelebihan dia untuk minyak kosong grade 0W20 adalah menjimatkan minyak dan meringankan lagi enjin. Okey, baik. Macam mana kalau kereta-kereta yang sudah cc besar pakai grade 0W20? Okey, macam contoh 0W20 untuk kereta cc besar boleh pakai. Tetapi kalau yang jenis suka, orang kata suka tekan 18, 200, sangat-sangat tak sesuai lah untuk pemanduan seperti itu, kerana boleh mengakibatkan kerosakan enjin. Okay. Right. Okay, kita tengok SAE, Standard American Engine. Okay, dia tulis itu contoh viscosity classification. Okay, kelikatan 20W40. Macam saya cakap tadilah, 20 tu adalah kelikatan pada suhu yang rendah. Okey, W tu winter. Penggunaan pada suhu winter kita lah. Okey, suhu. Bermakna yang 40 tadi adalah kelikatan pada suhu yang tinggi. Okey. Sini ada saya sertakan satu video di mana macam mana kita nak periksa minyak enjin kita pada kenderaan. Okey, sama ada minyak yang kita pakai cukup ke tak cukup. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, biasanya kedudukan tempat untuk kita cek minyak enjin berada di bahagian enjin lah. Okey, di bahagian ruang enjin. Okey, di mana di bahagian ruang enjin kita ada satu stick untuk cek minyak enjin. Benda tu biasanya orang panggil dipstick. Engine oil dipstick. Kalau puan
puan-puan perasan, okey, sekejap. Ada puan-puan perasan dekat dipstick kita ada 2 penanda aras. Okey. Okey. Kalau puan-puan perasan dekat dipstick kita ada 2, satu bahagian bawah, satu lagi bahagian atas. Ini adalah penanda minyak enjin kita. Okey, bermakna di bahagian bawah minyak enjin adalah pada kedudukan yang rendah lah. Okey, pada lubang bahagian atas ni, titik atas ni bermakna kedudukan minyak enjin kita di paras maksimum. Bermaknanya cukup lah. Jadi apa macam mana apa akan jadi pada enjin kita bila kedudukan dia di bawah paras minimum. Okey, baik. Bila kedudukan minyak enjin kita di bawah paras minimum, okay, dia sangat-sangat tak sihat lah, ataupun dari segi kata lain bahayalah untuk enjin. Sebabnya fungsi minyak enjin tadi macam diceritakan, fungsi dia antaranya untuk menyejukkan enjin. Jadi kalau minyak tak cukup, minyak enjin tak cukup, okay, macam mana kita nak capai tahap maksimum untuk sejukkan enjin kita sewaktu enjin sedang bergerak. Okey. Jadi untuk mengelakkan kerosakan, okey, pastikan minyak kita kalau duduk pastikan di atas pada paras minimum lah. Pada paras minimum. Okey. Untuk info satu lagi, jika minyak kita kurang pada paras minimum, dia akan ada satu lampu penanda yang menandakan minyak enjin kita kurang. Lampu macam mana nanti di slide seterusnya saya akan tunjuk lampu macam mana, insyaAllah. Okay, di dalam video ni kalau kita perasan minyak enjin yang ada pada bahagian enjin ni cukup lah, sebab dia berada pada paras maksimum. Okay, mungkin puan-puan tertanya, kalau kata minyak enjin yang sedia ada tu kurang, boleh ke tambah minyak enjin jenis lain? Okey, boleh tambah minyak enjin jenis lain. Digalakkan minyak enjin yang daripada grade yang sama dan jenis yang sama. Macam contoh, kalau puan pakai minyak jenis Petronas 5W40, okey, puan digalakkan untuk tambah minyak yang daripada jenama yang sama dan grade yang sama lah. Kalau nak tambah jenis lain, jenama yang lain pun boleh, tapi pastikan pada grade yang sama, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita masuk kepada berkaitan dengan bateri lah. Okey, mungkin puan-puan bawa kereta, puan-puan tak tahu pun bila last bateri puan pernah tukar kan. Tahu-tahu bila kita start pada waktu pagi. Okey, tahu-tahu bila kita start pada waktu pagi, kereta kita dah pusing kunci, tapi kereta tak nak hidup. Okey, dia macam hidup segar mati tak maulah kata-katanya. Okey. Jadi bermakna puan kena ambil tahu juga berkaitan dengan bateri. Okey, berkaitan dengan bateri. Okey. Apa yang kita perlu tahu berkaitan dengan bateri adalah bateri digunakan untuk menyimpan tenaga elektrik lah. Tenaga elektrik daripada kenderaan kita digunakan untuk membekal tenaga elektrik kepada motor penghidup apabila enjin dihidupkan. Yang ketiga, membekalkan arus elektrik kepada komponen elektrik yang terdapat di dalam kenderaan apabila enjin dimatikan. Okey. Itu antara function dia lah. Okey, function utama dia memang untuk menghidupkan kenderaan lah. Okey, macam mana kita nak tahu bateri kita lemah, bateri kita dah weak? Okey, ada sesetengah bateri dia ada indikator dia. Okey, dia ada indikator dia menyatakan bateri itu masih lagi dalam keadaan terbaik, ataupun perlu dicas, ataupun bateri itu perlu ditukar. Okey. Jadi kalau kata pemeriksaan secara kita sendiri, kita sepatutnya kita kena ambil tahu. Okey, bila last bateri kita itu ditukar? Okey, contohnya bateri ni biasanya waranti dia. Okey, waranti dia biasanya lebih kurang setahun lah, bergantung kepada jenis bateri. Okey.
Ada juga bateri yang dia punya waranti sampai 2 tahun. Okey, bateri apa saya tak boleh sebut lah jenis dia kan. Okey, jadi puan-puan perlu tahulah bila kita tukar bateri. Okey, biasanya bateri kita untuk sesebuah kenderaan, jika kalau dia ada dua jenis tau. Satu yang jenis free maintenance. Free maintenance ni biasanya bateri yang tak pakai air lah. Yang kedua bateri yang pakai air. Biasanya kalau bateri yang jenis pakai air, biasanya kita akan periksa setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan kita akan cek bateri kita sama ada air baterinya sudah kurang ataupun perlu diselenggaranya. Perlu diselenggaralah. Biasanya selenggara kita akan top up air bateri sikit lah. Dan cas di mana kedai bateri pun ada menyediakan tempat untuk kita cas bateri lah. Bagi kenderaan yang menggunakan bateri jenis sel kering, free maintenance, okay, biasanya kita akan pakai sampai habis lah. Macam contoh, kalau kata bateri tu waranti sampai 2 tahun, biasanya kita akan pakai, kita akan tengok. Kalau kata bateri tu bawah pada setahun, bawah pada 2 tahun, kita dah nak start, bateri tu pun dah problem, dah tak lepas nak start. Jadi, jikalau masih dalam waranti, kita boleh claim lagi bateri tu. Kebiasaannya. Jadi, puan-puan perlu ambil tahu, dan kita kalau boleh seeloknya kita tandalah bila last kita tukar bateri. Bila last kita tukar bateri. Okay. Jadi, kalau kata apa-apa nak terjadi, macam contoh kita pergi ke pasar kan, berhenti, okay, start kereta hidupkan kereta kat rumah, kereta boleh hidup. Tapi bila berhenti dekat pasar, masuk dalam pasar kejap beli, lepas tu nak balik ke rumah, start kereta tak hidup. Okay, ada cara-cara dia nak hidupkan. Macam contoh kita boleh jumper lah, jumper kereta kita. Macam mana nak jumper? InsyaAllah kita akan tengok satu persatu dalam slide nanti. Okay. Okay, ni adalah cara untuk kita test itulah bateri. Dan saya akan tunjukkan satu video macam mana kita nak kenal pasti bateri tu masih lagi dalam keadaan terbaik ataupun dah perlu tukar ataupun perlu dicas lah. Okay, macam contoh dalam video yang saya lampirkan ni adalah berkaitan bateri jenis sel kering. Okay, kalau puan-puan perasan, kita boleh tengok dekat bateri ni ada satu indikator. Indikator ni kita boleh tengok bateri ni okey lagi ke ataupun tak. Okay. Okay, kalau puan-puan perasan, kita ada warna hijau, hitam putih dan warna putih lah. Okay, ini adalah indikator penunjuk. Okay, kalau kata bateri kita warna hijau, maknanya bateri ni okey lah. Kalau kata warna hitam putih, bateri ni perlu dicas. Okay, sebab dia dah tulis itu charge bateri. Yang ketiga, kalau kata warna putih, bateri ni memang perlu ditukar lah. Kata wajib tukar lah. Supaya apa-apa kemungkinan tidak berlaku lah. Okay, kalau puan-puan perasan, okay, nampak. Ini bila ada cahaya sikit, saya pakai ni, telefon dia rakam. Okay, kalau puan-puan perasan, dalam ni dia warna hijau. Dalam penunjuk ni dia warna hijau, bermakna bateri ni masih dalam keadaan okey lah. Okey, bermakna tak perlu ditukar, tak perlu dicas, sebabnya bateri ni masih okey. Okey, puan boleh tengok indikator ni. Okey, warna hijau, dia duduk pada kedudukan okey. Jadi benda-benda ni sangat penting untuk kita ambil tahu, ambil maklum. Tambah-tambah pada musim sekarang, kita punya kenderaan tidak berjalan, tidak bergerak. Okey. Jadi digalakkan supaya kita hidupkan enjin kita walaupun 2 hari sekali. Walaupun kita tak bergerak ke mana, tapi digalakkan untuk kita hidupkan enjin lah supaya ada pengecasan terhadap bateri. Okey. Yes.
Okey, baik. Seterusnya kita akan masuk kepada sistem penunjukan. Okey. Sistem penunjukan bukan aircon ya, sistem penunjukan adalah yang dimaksudkan ni adalah untuk sistem penunjukan enjin. Okey, perlu kita tahu fungsi sistem penunjukan memastikan bahawa suhu kendalian enjin berada di tahap yang terbaik, menyingkirkan haba berlebihan daripada enjin. Okey, sistem penunjukan ni penting ke? Sangat penting. Memang sangat penting sistem penunjukan ni. Apa akan jadi kalau kereta kita fungsi sistem penunjukan kita ni, kenderaan kita tak berfungsi dengan elok. Okey, apa akan jadi? Okey, cerita dia banyaklah modal kita akan keluar daripada poket kita sendiri untuk kita repair. Untuk kita repair balik kenderaan kita. Okey. Mana-mana kereta yang tak jaga sistem penunjukan dengan elok, boleh kata kalau bahasa bengkel dia kata boleh sediakan duit lah untuk kita repair balik kereta kita. Okay, bukan sikit puan-puan. Bukan sikit. Ini boleh makan sampai beribu pun boleh jadi. Okay. Okay, apa fungsi dia? Sistem haba daripada enjin dipindahkan kepada air sebelum dibuang ke udara. Okay, gambar yang puan-puan tengok adalah gambar radiator. Ini namanya dipanggil radiator kenderaan. Benda ni berfungsi, air akan lalu dalam radiator ni dan disejukkan oleh udara. Okey, disejukkan oleh udara. Satu, udara yang kita bergerak, bila kita bergerak, udara akan tolak. Okey, tolak haba ni melalui sirip-sirip yang ada pada radiator ni untuk sejukkan air. Yang kedua, kita ada kipas dekat bahagian belakang. Okey, bahagian belakang radiator ni biasanya ada kipas lah. Kalau kata kipas tu tak berfungsi, apa akan jadi? Okey, sangat-sangat bahaya. Dia boleh dipanggil overheat. Okay, enjin akan panas lampau dan merosakkan komponen-komponen yang berada pada enjin lah. Okay, seperti mungkin kita punya kepala silinder kita akan bengkok lah. Itu sangat bahaya dan boleh memakan kos yang sangat tinggi. Okay. Yang kedua, kalau puan-puan perlu tahu jugalah, kita di bahagian enjin, di bahagian sistem penunjukan ada termostat. Okey, termostat ni dia berfungsi bila suhu kendalian mencapai satu suhu yang kata suhu kerja. Macam contoh suhu kerja 80 darjah Celsius. Bila capai suhu 80 darjah Celsius, termostat ni lah akan terbuka. Okey, termostat ni akan terbuka untuk bagi pengaliran air pusing ke bahagian enjin lah, ke komponen sistem enjin. Okey, kalau tak pakai termostat boleh ke? Boleh, tapi enjin kita tak capai suhu kerja yang betul. Bila tak capai suhu kerja yang betul, enjin kita akan lemau lah. Okey. Untuk info satu lagi, kebanyakan kereta-kereta yang lama, asalnya kebanyakan kereta kita ni dia pakai jenis cecair penyejuk yang khas untuk radiator ataupun dipanggil coolant. Okay, dipanggil coolant. Apa akan jadi kalau kita pakai air? Okay, apa akan jadi kalau kita pakai air? Biasanya kita pakai air sekejap boleh, tapi untuk jangka masa yang lama, sangat tak sesuai sebab air ni antaranya merupakan ejen untuk ejen karat. Okey, ejen karat. Bila berkarat, okey, dia akan merosakkan sistem penyejukan kita dan sistem penyejukan kita mungkin akan tersumbat. Okey, mungkin akan tersumbat. Bila tersumbat, okey, bila tersumbat, panas lampau akan berlaku, overheat. Bila overheat tadi macam saya ceritakan awal-awal tadi, overheat boleh mengakibatkan kita akan keluarkan kos yang sangat tinggi lah. Okay? Kos yang sangat tinggi. Okay? Macam mana kita nak tahu kita punya temperature kereta kita pada kedudukan yang okey. Okey, kalau puan-puan perasan, dekat kereta puan-puan, okey, dekat kereta-kereta yang kita selalu pakai lah, ada penunjuk suhu. Ada penunjuk suhu. Okey, dekat meter kita biasanya. Okey.
digunakan untuk memapar suhu enjin semasa lah. Tapi ada kereta-kereta moden sekarang dia tak ada penunjuk suhu, tapi dia ada satu tanda lampu penanda, sama ada warna merah ataupun warna biru. Untuk kereta-kereta kebanyakan kereta sekarang lah. Untuk kereta-kereta yang selain pada lampu penunjuk tu, dia ada 1 meter lah. Kalau puan-puan perasan dekat dalam slide ni, dia ada daripada 60, 90, 120. Jadi puan-puan perlu tahu, okey, penunjuk suhu yang normal kita biasanya kalau kita bawa kereta, kita tengok kita punya temperature, suhu kereta kita sewaktu bergerak. Okey, sama ada dia maintain pada kedudukan yang sama. Macam contoh bila suhu panas, okey, biasanya waktu kita bergerak suhu temperature kereta kita lebih kurang 80 darjah Celsius ataupun 88 hingga 93 darjah Celsius. Bila kita bawa kereta pada siang hari lah, waktu panas lah kan. Okey, kalau kata suhu melebihi paras tersebut, macam contoh biasanya suhu maksima waktu kita bergerak 90 darjah Celsius, tapi tiba-tiba satu hari kita tak perasan suhu tersebut naik cecah melebihi suhu normal yang kita selalu tengok. Macam contoh 95 darjah Celsius dan menghampiri 100 darjah Celsius. Okey, bermakna sistem penyejuk kenderaan puan-puan sudah mengalami masalah. Benda-benda ni boleh punca kepada overheat lah. Okey, apa masalah yang berkaitan biasanya? Mungkin tersumbat. Satu, mungkin radiator tersumbat. Tambah-tambah yang jenis pakai air pipe lah. Okey, mungkin boleh tersumbat. Okey, boleh ke kalau kita pakai air mineral? Saya tak galakkan kita pakai air mineral, sebabnya mineral kita pun dah tahu, mineral ni biasa daripada penggunaan campuran garam mineral lah kan. Mineral ni dia lagi cepat untuk menghasilkan karat. Okay, jadi nak pakai air apa yang terbaik? Okay, biasanya saya galakkan kalau macam macam customer saya lah. Okay, macam customer saya biasa saya suruh dia pakai air tapis. Air tapis macam air kowe ke kalau nak pakai lah. Okay, tapi tak digalakkan sangat. Jadi kalau nak pakailah cecair yang khas untuk tangki sistem penyejuk ni. Dipanggil coolant. Okey, dipanggil coolant. Jadi kalau kita nak pakai coolant, kita perlu tahu coolant yang kita dah sedia pakai tu jenis mana. Dia ada 2 jenis. Satu premix, satu ready mix. Okey, bila premix bermakna kita kena bancuh kita punya coolant tu dengan air. 50% cecair coolant, 50% air. Baru kita masuk dalam radiator. Kita tak boleh masuk terus air coolant yang premix tadi. Kalau dah ready mix tak apa, boleh masuk direct. Okey, macam mana kita nak tahu? Waktu kita nak pergi beli kat spare part tu kita tanya direct. Ini kena bancuh ataupun ini boleh masukkan terus. Okey. Okey, kita tengok sikit pada video. Okey, ini adalah radiator cap. Puan-puan boleh tengok, ini adalah radiator cap. Radiator cap ni function dia bila kita suhu panas capai pada tahap yang ideal lah, yang ideal. Radiator cap ni dia akan terbuka untuk pusingkan air sejuk yang daripada tangki spare, masuk ke dalam radiator lah. Okey. Dia setiap kenderaan berlainan, kenderaan lain dia punya tekanan radiator cap. Radiator cap ni pun dia ada masalah dia juga biasanya. Okey. Biasanya kalau puan-puan perasan saya ada tekan sedikit radiator cap ni sebab dia ada spring. Okey. Kalau kata radiator cap ni dia punya spring tu dah patah. Okey, dia punya spring dah patah. Jadi kemungkinan untuk tangki air kering lagi cepat. Okey, sebabnya dia tak ada tekanan untuk tutup penukaran air daripada radiator dengan tangki spare tu lah, spare tank. Okey.
Jadi bila radiator cap ni problem, air yang panas daripada radiator ni akan ditendang kepada tangki spare lah. Okey, kita tengok mana tangki spare. Tangki spare pun puan-puan perlu tahu dia ada tahap maksimum dan minimum dia. Okey. Okey, ada puan-puan tengok. Okey, kalau puan-puan perasan lah. Dia ada tulis F dan kat bawah ni L. Okey. F dan L. Bermakna F tu full. Okey, full. Bermakna tahap coolant, tahap cecair penyejuk di dalam tangki spare ni mencukupi. Kalau berada pada level low, L, puan-puan disarankan untuk tambah coolant tadi ataupun top up air. Okey, top up air. Seelok-eloknya pakai coolant lah. Coolant sama ada yang macam saya cerita tadi yang sudah dibancuh 50-50 untuk kita cukupkan. Okey, untuk cukupkan di dalam tangki spare ni lah. Sebab benda ni sangat penting. Okey, coolant ni sangat penting. Kalau kata berada bawah pada tahap low, okey, kalau kata berada pada bawah daripada tahap low, jadi radiator tadi tak boleh nak sedut masuk air tadi untuk penukaran daripada air panas kepada air sejuk tadi masuk ke dalam tangki spare. Tak boleh, dia tak cukup lah. Kalau kata tak cukup, boleh mengakibatkan kenderaan puan-puan jadi overheat. Okey, jadi overheat. Sangat-sangat bahaya. Okey. Ni temperature sensor. Okey, temperature sensor ni fungsi dia akan berkaitan dengan ni lah. Berkaitan dengan suhu indikator dalam dekat meter puan lah. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada sistem elektrik lah. Izinkan saya minum air kejap . Okey, baik. Kita masuk kepada sistem elektrik. Okey. Ada beberapa sistem yang puan perlu tahu dalam sistem elektrik ini sebelum memulakan perjalanan lah. Okay, mungkin waktu puan-puan ambil lesen dulu, mungkin puan-puan dah biasa praktikkan benda ni. Tapi bila dah lama dapat lesen, tak ambil kisah dah kan. Sebabnya kita rasa kita dah boleh bawa kan. Jadi sepatutnya benda-benda ni sangat penting supaya tidak membahayakan diri kita dan pengguna jalan raya yang lain lah. Okay, first kali sebelum kita memandu kenderaan, okay, sangat digalakkan supaya kita periksa semua lampu. Okay, termasuklah yang paling penting iaitu lampu brek lah. Lampu brek ni sangat penting puan-puan. Okay. Kenapa sangat penting? Kadang-kadang kalau lampu brek kita tak nyala, kita tengah laju dan kita brek, lampu brek kita tak nyala. Orang belakang kita tak perasan. Kita pun tak tahu lampu brek kita tak nyala. Orang belakang pun tak perasan kita tengah brek dan dia pun tengah laju. Kemungkinan kemalangan akan berlaku lah. Okay, kemungkinan ni mesti ada punya. Okay, akan berlaku. Sebabnya kita pun tak perasan lampu kita tak nyala. Dan orang belakang pun tak perasan. Sangat-sangat bahaya. Okay, jadi sebelum kita bawa jauh kita punya kenderaan ataupun nak bawa dekat-dekat pun, kalau rasa kita nak check jangan-jangan sekali boleh lah. Okay, kita perlu minta bantuan kawan lah. Okay, kita minta tolong kawan sebab kita kata kita nak check ataupun kita minta tolong lah. Kalau dah berkahwin tu boleh minta tolong suami ataupun kalau terdesak sangat. Okay, kalau terdesak sangat nak check, tak ada orang yang boleh tolong, puan carilah bata ke apa ke dekat luar yang berat sikit, letak atas pedal brake, tahan situ. Kita nak tengok lampu brek kita menyala. Puan kena tahu lampu brek kita ada 3. Lampu brek dekat lampu kiri, lampu kanan dan lampu brek ketiga. Lampu brek ketiga ni sangat-sangat main peranan. Okey, sebab kadang-kadang waktu kita memandu kita tak perasan. Orang belakang tak perasan kita tekan brek. Okey, tambah-tambah waktu malam. Kita kan pasal lampu.
Okay, kita pasal lampu. Biasanya orang pemandu belakang dia akan fokus pada brake ketiga. Kalau brake ketiga ternyala, dia akan automatik tekan brake. Okay, kita tengok. Okay. Okay, ini sebelum saya tunjuk video berkaitan dengan pemeriksaan lampu. Okay, ini contoh-contoh penunjuk meter lah. Ini penunjuk meter yang paling asas lah bagi setiap pemandu. Dia perlu tahu kenderaan-kenderaan sekarang memang ada penunjuk meter. Yang pertama kita perlu tahulah, dia lampu brake. Yang pertama ni lampu brake. Lampu brake tangan. Jadi kalau puan-puan naik kereta, on switch kan, onkan kunci, puan akan perasan lampu ni mesti ada punya. Apa tanda dia? Tandanya kita angkat handbrake kita. Handbrake kita masih di atas. Okey, macam mana kalau kita dah turunkan handbrake, lampu ni masih menyala? Okey, lampu ni menyala waktu kita dah turunkan handbrake, itu menandakan minyak brake kita kurang. Minyak brake kita kurang. Okey, jadi kita perlu cek minyak brake kita. Okey, lampu yang kedua adalah lampu check engine lah. Okey, ini biasanya ramai orang tanya, bila lampu ni menyala? Okey, orang akan tanya, apa yang rosak? Okey, apa yang rosak? Okey, biasanya lampu check engine akan menyala bila ada sensor. Okey, bila ada sensor kenderaan yang rosak. Okey, jadi macam mana kita nak tahu sensor tu rosak? Kalau kita duk main teka-teki, memang kadang-kadang kalau tepat lah, kalau tak tepat lah. Okey, bila lampu check engine menyala, pergilah kepada bengkel-bengkel yang terdekat. Selagi kenderaan tu boleh berjalan, kita pergi kepada bengkel yang terdekat yang ada alat special tool yang dipanggil scan tool lah. Okey, dengan scan tool je kita boleh tahu apa masalah pada kenderaan bila check engine menyala. Okey, yang ketiga berkaitan dengan lampu bateri. Okey, lampu bateri. Bila lampu bateri ni menyala, okey, dia ada dua kemungkinan. Satu, bateri kita memang dah lama. Okey. Yang kedua, kita punya sistem pengecas ataupun alternator kita dah problem lah. Okey, kalau bateri kita yang lama punca, kalau bateri kita punca tak boleh nak cas, kos dia kurang lah sikit. Okay, kurang pun dalam 200-300 juga. Tapi kalau alternator kita problem, okay, alternator sistem pengecas kita problem, okay, kos dia lagi tinggi berbanding tukar bateri. Itu puan-puan perlu tahulah. Okay. Tambah-tambah kalau kereta yang dah lebih pada 10 tahun, mungkin selalu nampak lah lambang ni. Okey, mungkin yang biasa bawa kereta 10 tahun ke atas mungkin dah biasa nampak lambang ni. Okey, ada sesetengah kereta bila sistem pengecas problem, kereta boleh bawa tapi lambang bateri naik. Betul. Waktu kita bawa dengan lambang bateri naik, itu adalah menggunakan kuasa bateri. Okey, kuasa bateri. Okey, mungkin ada komponen-komponen kita yang payah kita nak handle waktu lambang bateri ni naik. Macam contoh kenderaan yang menggunakan steering jenis EPS steering, ataupun lebih dikenali sebagai elektronik power steering lah. Okey, contoh di situ adalah lampu nombor 10. Okey, kita tengok lampu yang keempat. Lampu yang keempat ni adalah lampu ABS. Okey, lampu ABS. Kebanyakan kereta-kereta sekarang dia menggunakan sistem ABS ataupun anti-lock braking system. Kalau macam kereta dulu dia tak ada ABS. Okey, kebanyakan kereta sekarang memang dah disediakan dengan ABS. Benda ni adalah safety dalam kenderaan kita. Okey, apa beza ABS dengan brake biasa? Okey, kalau puan-puan perasan, kalau puan-puan bawa kereta yang dulu yang jenis tak ada ABS, okey, bila puan-puan brake emergency, kalau kereta yang tak ada ABS, biasanya puan brake dan kereta tu masih lagi bergerak laju ke depan. Okey, kereta tu masih bergerak laju ke depan dan steering kita terus rasa macam lock, kita tak boleh nak control. Tapi kalau kenderaan yang ada ABS ni, safety dia akan main peranan bagi function kepada brake kita supaya tak lock macam brake sistem brake yang lama lah. Dia akan jadi macam kata cekam lepas dan kita boleh control kita punya steering. Okey,
Yang kelima, lampu traction control. Okey, yang kelima ni lampu traction dia berkait rapat dengan ABS lah. Setengah-setengah kereta dia ada ABS tapi dia tak ada traction control. Setengah kereta dia ada ABS dan dia ada traction control. Traction control ni pun bagi kereta-kereta yang biasanya kereta yang canggih lah. Yang lagi canggih memang dia akan ada traction control lah. Benda ni pun penting. Okey, yang keenam, lampu amaran bahan bakar lah. Okey, lampu amaran bahan bakar yang keenam ni sangat-sangat popular. Sangat-sangat popular lah bagi saya. Sebab kebanyakan kita naik kereta kita tak tengok, kita tak perasan pun bukan tak perasan lah, kita tak ambil cakna petrol dalam tangki kita dalam kereta kita ni bila last kita pasang, bila last kita isi. Okey, bila last kita isi. Mungkin dah 2-3 hari. Okey, dan kita tak nak berhenti kat stesen minyak pun malas kan. Sampai lampu ni menyala lah baru kita isi balik. Okey. Ini sangat popular. Okey, yang ketujuh kita tengok lampu amaran tali pinggang keledar. Okey. Untuk info puan-puan semua, okey, lampu amaran tali pinggang keledar ni sebenarnya bagus untuk kita. Dan sekarang ni kalau kereta-kereta yang sekarang dia lampu ni menyala mesti dia ada bunyi. Kan? Kalau lampu ni menyala mesti dia ada bunyi supaya bila kita pakai tali pinggang keledar baru dia punya bunyi tu akan stop. Okay. Jadi dia memberi amaran kepada kita. Jadi untuk sedikit info, kalau kita bawa kenderaan, ada sesetengah kereta bila kita tak pakai kita punya seat belt, okey, apa yang berlaku pada kita? Apa yang berlaku pada kita macam contohlah, na'udzubillah min zalik lah insya-Allah. Kalau kata berlaku kemalangan. Okey, kalau berlaku kemalangan, kita tak pakai seat belt. Okey, kita tak pakai seat belt. Kemungkinan kita punya sistem airbag tu tak akan terbuka. Sistem airbag kita tak akan terbuka. Dan mengakibatkan kalau kemalangan yang teruk memang kita parah lah. Okey, jadi seatbelt ni sebenarnya penting. Dan yang paling bahaya sekarang, kalau puan-puan perasan ataupun mungkin diri kita sendiri, kita pergi dekat kedai-kedai aksesori kan, kita beli aksesori yang untuk kita supaya lampu ni tak nyala, kita beli dummy seatbelt kan. Okey, yang tu sangat-sangat bahayalah sebenarnya, tak sesuai, tak digalakkan lah. Okey, jadi kalau kita naik kereta, okey, pakailah seatbelt ni. Okey, supaya apa-apa berlaku kita punya kadar kecederaan kita sangat-sangat rendah lah insya-Allah. Okey, yang ke-8, okey, kita tengok lampu yang ke-8, lampu amaran suhu enjin. Okey, ada sesetengah kereta yang macam saya ceritakan tadi dalam sistem penyejukan. Okey, kalau puan-puan perasan, dia tak ada meter penunjuk suhu. Okey, dia tak ada meter penunjuk suhu. Jadi, lampu yang ke-8 ni adalah penanda dia. Okey. Lampu yang ke-8 ni adalah penanda dia. Okey. Jadi, waktu enjin sejuk, lampu penunjuk suhu ni biasanya berwarna biru lah. Bila masa kita tengok lampu berwarna biru, pada waktu pagi sebelum enjin kita panas. Bila kita on switch, start enjin kereta, jadi lampu yang jenis macam nombor 8 ni yang berwarna biru biasanya nyala, bermakna waktu tu enjin kita sejuk. Okey, lampu warna merah ni nyala bila? Okey, lampu warna merah ni nyala apabila enjin tu sudah panas lampau. Ini adalah lampu amaran. Okey, bila lampu warna merah ni yang nombor 8 ni nyala, digalakkan supaya puan-puan berhenti ke tepi. Dan matikan enjin. Okey, apa akan jadi kalau puan tak berhenti kat tepi dan matikan enjin? Okey, macam saya cakap tadi dalam sistem penyejukan, bila dah terlampau panas, dia akan jadi overheat lah, panas lampau. Bila panas lampau, okey, akan mengakibatkan kos kita yang keluar lagi tinggi. Okey, yang ke-9 kita tengok lampu amaran aras minyak enjin. Okey, macam kita tengok yang problem yang yang awal-awal tadi, kalau puan-puan perasan,
kan kita cek minyak enjin, ada paras maksimum, ada paras minimum. Jadi bila puan-puan naik kereta, puan tak pernah cek minyak enjin. Okey, sampai satu masa lampu amaran yang ke-9 ni keluar. Lampu amaran yang ke-9 ni keluar. Okey, puan-puan jangan panik. Okey, jangan panik. Apa tindakan yang puan-puan perlu buat? Okey. Puan-puan perlu juga berhenti ke tepi dan matikan enjin. Okey, matikan enjin. Okey. Cek minyak enjin puan-puan pada tahap mana. Okey, kalau kata apa? Kalau kata enjin boleh diselamatkan lagi lah, boleh lah. Kalau kata tak boleh diselamatkan lagi, memang kos dia tinggi lah. Okey, jadi biasanya kalau awal-awal dia naik ni terus berhenti ke tepi dan matikan enjin lah. Okey, apa kita perlu buat? Okey, tunggu waktu enjin kita sejuk. Tunggu enjin kita sejuk dan kita top up lah minyak enjin. Okey, cek minyak enjin kita cukup tak cukup. Berhenti kat tepi, cek. Kalau tak cukup, tambah. Tapi bagilah enjin sejuk dulu. Jangan main tambah terus. Okey. Kalau kata tak tahu nak cari mana, okey. Tip saya untuk bila kereta kita dah buntu sangat, okey, puan-puan perlu tahu. Okey. Setiap kereta kita yang kita bawa, yang kita beli ni mesti kita beli insurans kenderaan kan? Okey, bila kita beli insurans kenderaan, kebiasaan syarikat kenderaan menyediakan khidmat towing yang percuma. Kebanyakanlah, bukan semua. Menyediakan khidmat towing yang percuma lah. Okey, macam contoh yang saya selalu ambil insurans, biasanya dia akan cover free towing sejauh 200 km lah. Jadi kalau jarak kita dengan bengkel yang kita biasa servis kereta, macam contoh 50 km. Jadi 200 km tu dah boleh cover. Jadi kita call insurans, minta supaya dia hantar towing, okey, towing ataupun carrier kepada kita, dan kita minta carrier tu hantar tempat bengkel yang kita selalu hantar untuk servis lah. Okey, jadi itulah cara paling untuk jimatkan poket lah. Okay, cerita dia untuk jimatkan poket lah. Sebab kos towing ni saya tahu bukan murah. Komang-komang pun RM80 ke atas tu wajib. Itulah cerita dia semestinya. Okay, baik. Yang ke-10 adalah lampu amaran EPS lah. EPS, steering kuasa elektrik lah, macam saya cakap tadi lah. Bila lampu ni menyala, puan-puan akan perasan kalau kata kenderaan, tak semua kenderaan dia pakai EPS. Ada kenderaan yang pakai steering jenis yang pakai minyak lah, panggil power steering. Power steering ni yang pakai hidrolik, sistem minyak. Kalau kereta-kereta lama dia pakai sistem manual. Manual macam mana? Kita pusing. Dia tak ada sistem EPS, dia tak ada hidrolik. Jadi memang kita pusing pun memang berat lah. Kalau puan-puan perasan, kalau puan-puan pernah bawa kereta lama-lama yang tak ada sistem ni, memang nak pusing kiri, pusing kanan tu memang berat. Okey, bila lampu EPS ni menyala, bila lampu EPS ni menyala, puan-puan akan perasan memang steering puan-puan akan akan merasa berat lah. Okey, kadang-kadang benda ni ada berkait dengan bateri. Okey, ada berkait dengan bateri kereta. Sebab apa? Bateri kereta kita weak. Okey, dia menjadi punca kepada dia tak boleh nak supply tenaga elektrik kepada sistem EPS ni lah. Itulah antara problem dia, problem bila bateri kita weak. Tapi kalau kita kata bateri baru tukar. Okey, bateri baru tukar tapi EPS menyala. Okey. Kalau kata gitu bermaknanya memang puan-puan punya steering ni ada problem. Mungkin biasanya kita dah pakai kereta 5-6 tahun baru sistem EPS ni problem. Itu puan-puan perlu rujuk kepada bengkel-bengkel yang terdekat lah. Okey, bengkel yang ada scan tool yang saya cakap awal-awal tadi, bengkel ada scan tool untuk dia orang check lah, hantar kepada yang pakar lah. Puan-puan tak payah panik, tak perlu panik. Okey, bawa kereta macam biasa. Cuma waktu nak membelok ke kiri dan kanan sangat berat lah. Okey. Yang ke-11, lampu amaran beg udara SRS. Okey. Okey, lampu amaran beg udara SRS ataupun airbag lah. Okey, bila lampu ni menyala, kemungkinan ada dua. Okey, satu puan tak pakai seat belt. Satu lagi memang airbag puan-puan ada problem. Okey. Bila airbag ni menyala, puan-puan jangan panik. Okey, kalau setengah orang dia tak tahu. Bila masa pula ada orang perempuan mengandung dalam kereta aku ni?
Kan tengok lampu gitu macam orang mengandung. Tak puan-puan, itu bukan lampu orang mengandung. Itu lampu airbag. Okey, bila lampu airbag ni menyala, okey, puan-puan perlu tahu apa-apa yang berlaku pada puan-puan nanti bila lampu airbag ni menyala, kemungkinan tu airbag kita tak akan keluar. Okey, airbag takkan keluar. Okey, jadi bila macam mana nak settlekan, okey, puan bawa kereta macam biasa, kereta tetap boleh berjalan. Walaupun lampu airbag menyala, kereta tetap boleh berjalan. Jangan panik. Okey, jangan panik. Pergi pada bengkel terdekat ataupun pusat servis. Okey, pusat servis dia lagi tahu detail berkaitan dengan airbag ni. Pergi tanya dia. Okey, macam contoh sekarang ni kebanyakan kenderaan yang naik lambat airbag ni dia ada panggil satu sistem recall. Recall balik untuk kenderaan jenis tu untuk dia tukar sama ada inflated airbag ataupun sensor airbag lah. Okey, dia recall balik kenderaan kita. Bila dia recall biasanya penukaran dia adalah percuma lah. Okey, kalau kata kita nak tukar sendiri airbag, okey puan-puan perlu tahu airbag ni kos dia sangat tinggi lah. Mungkin cecah sampai 2-3 ribu. Jadi kalau kata ada waktu dipanggil untuk recall berkaitan dengan airbag, okey, pergilah tukar. Okey, untuk keselamatan kita sendiri. Okey, kalau bukan kita, family kita yang bawa kereta, betul? Okey. Yang ke-12, lampu amaran pintu kereta. Okey, lampu amaran pintu kereta ni seperti kita maklum. Okey, kadang-kadang kita tak ambil cakna benda-benda ni. Okey, kadang-kadang kita tahu. Okey, tengok lampu pintu terbuka. Okey, pintu tak kemas, pintu tak tutup rapat. Okey, ada setengah yang tahu. Ada setengah dia main tutup pintu je, dia tak perasan pintu tu rapat tak rapat, dia bawa je kereta. Okey, jadi indikator ni, lampu ni biasanya kita akan tengok dekat dash meter lah. Okey, panel meter kita boleh perasan lah benda-benda ni. Jadi ada setengah kereta bila pintu tak rapat, dia tak akan jadi auto lock dekat kereta. Okey, jadi kita tengok balik adakah pintu kereta kita dah tutup ataupun tidak dengan kemas. Okey. Kalau kata kereta jenis 4 pintu, 4 tu dia ada sensor. Okey, dia ada sensor dia. Sensor pintu rapat ke tak rapat. Kalau tak rapat, macam contoh pintu belakang kiri, kadang-kadang kita tak perasan. Anak kita ke, siapa-siapa ke, penumpang kita ke turun tak tutup pintu rapat. Jadi lampu ni memberikan kita isyarat bahawa lampu kereta kita tak rapat. Okey. Kita tengok lampu yang ke-13. Yang ke-13 ni adalah lampu eco, bermakna ekonomi. Lampu eco mode lah. Biasa kenderaan-kenderaan yang ada eco mode ni macam contoh kenderaan jimat minyak lah. Macam contoh kenderaan hybrid ataupun kenderaan kereta Malaysia Pro 2 Asia. Okay, dia dah ada mode eco. Bila kita bawa pada kelajuan macam contoh kebanyakan kereta dia set bawah pada 100 km sejam, kita bawa dengan keadaan kelajuan 100 km sejam ke bawah, biasanya mode eco ni akan nyala lah. Lampu eco ni akan menyala, bermakna kenderaan kita sedang dipandu dalam keadaan ekonomi. Jadi kenderaan-kenderaan yang ada mode eco ni biasanya kenderaan jenis jimat minyak lah. Okey, jimat minyak. Tapi apa akan jadi bila lampu ni hilang? Bermakna kita sedang tekang kereta tu pada kelajuan yang lagi tinggi lah. Okey, pada kelajuan lagi tinggi. Mungkin dah 100 km sejam ke atas. Okey, jadi mode eco ni akan hilang. Ada sesetengah kereta, dia tak tulis mode eco. Dia ada lampu. Macam contoh, saya bagi satu contoh, Honda City. Okey, Honda City. Kalau puan-puan perasan, siapa yang bawa Honda City, okey, dia ada lampu dekat dalam bahagian meter RPM dia. Meter dia tu ada warna biru, ada warna hijau. Waktu lampu nyala warna hijau bermakna kenderaan tu dipandu pada mode eco, ekonomi. Okey, itu yang puan-puan perlu tahu. Okey, kita tengok slide. Kita tengok video. Okey, ini saya tunjuk satu contoh pemeriksaan lampu signal lah. Okey. Okey, baik. Ini adalah dalaman kereta. Kalau puan-puan perasan, dekat dalam kereta dia ada satu button emergency lamp. Okey, kalau puan-puan nak check, tak ada masa puan-puan nak check satu-satu signal.
Okey, nak tekan satu-satu. Okey, puan tekan je lampu amaran. Amaran kecemasan ni. Okey, kalau puan-puan perasan dekat kereta ni dia ada dekat tengah-tengah ni lampu amaran kecemasan yang berbentuk segitiga warna merah. Okey, bila tekan tu, okey, kita boleh turun tengok daripada kereta lampu ni berkelip. Okey, keempat-empat lampu signal kita akan menyala depan dan belakang. Okey. Okey. Dan lepas tu kita boleh test lampu tinggi dan lampu rendah. Okey, ini kita perlu minta tolong seseorang lah, sama ada kawan kita ataupun anak ataupun suami ataupun siapa-siapalah. Okey, minta tolong supaya dia orang tolong kita kita nak periksa sistem lampu. Okey, signal kiri kanan, lampu brek. Okey, kalau puan-puan perasan, ni ada lampu brek. Okey, belah kiri 1, 2 dan lampu brek yang ketiga. Okey, lampu brek ketiga. Lampu brek ketiga ni macam saya cerita tadi sangat-sangat penting. Okey, sangat-sangat penting. Kerana lampu brek ketiga ni lah yang sangat main peranan waktu dalam pemanduan, tambah-tambah waktu hujan. Okey, tambah-tambah waktu hujan. Kadang-kadang orang tak perasan lampu brek ni duduk kat tepi sangat. Okey, lampu brek duduk kat tepi sangat. Jadi dia akan tengok lampu brek yang ketiga. Lampu brek yang ketiga. Jadi kalau kata tak ada orang yang boleh tolong macam saya ceritakan tadi. Okay, kalau tak ada orang yang boleh tolong, minta kita turun cari apa? Butter supaya kita boleh tekan pedal brake kita menggunakan butter dan biar butter tu hold dan kita tengok lampu brake kita ni. Lampu brake ketiga sangat-sangat penting. Okey. Dan kalau kata kita kantoi oleh trafik lah. Kalau kantoi oleh trafik, kemungkinan saman kalau tak silap saya lah dalam 300 kalau tak silap saya. Okey. Kos lampu brake ketiga, dia punya mentol bawah tak sampai RM5, tak sampai bawah pada RM10 lah cerita dia. Tapi kalau saman, memang standardnya 150, 300. Okey. Jadi sayangi poket kita. Okey. Selalu-selalulah check kenderaan kita. Okey. Seterusnya saya akan tunjuk lampu reverse. Okey. Okey. Kalau puan-puan perasan, okey. Bila kita masuk gear reverse, okey, mesti ada satu lampu yang akan nyala, sama ada satu ataupun dua. Ada sesetengah kereta dia menggunakan satu je lampu reverse, ada sesetengah kereta menggunakan dua lah lampu reverse. Okey, lampu reverse kalau kita nak check tak semestinya perlu hidupkan kereta, perlu hidupkan enjin. Okey, kita just onkan kunci. Okey, onkan kunci, tekan brake, masukkan dalam gear R, ataupun kalau kenderaan manual, letakkan kedudukan gear kita pada kedudukan reverse. Okey, dan kita turun daripada kereta, kita pergi check. Okey, lampu reverse nyala tak nyala. Penting ke tak penting lampu reverse? Sangat penting. Okey, terutama bila kita berada dalam kereta kita di kedudukan parking. Okey, macam contoh parking di mall ke ataupun parking di taman-taman permainan ke. Okey, lampu reverse ni sangat penting lah. Okey, penting kenapa? Bila kita reverse, orang belakang akan perasan. Okey, kereta ni cuba reverse dan dia akan cuba perlahankan kenderaan dia. Okey, dia akan cuba perlahankan kenderaan dia. Itu pentingnya lampu reverse. Okey, ada setengah orang kata tak penting pun lampu reverse. Kebiasaan yang macam itulah yang berlaku kemalangan orang langgar belakang. Okey, sebab dia tak perasan kita punya lampu reverse tak nyala. Okey. Okey, kalau puan-puan perasan, seterusnya yang lampu-lampu dekat meter ni lah. Okey, kalau kita tengok banyak lampu dekat meter ni. Okey, lagi moden kereta tu lagi banyak lampu dekat meter. Okey. Jadi yang saya tunjuk tadi slide sebelum ni adalah lampu-lampu asas lah yang wajib kita tahu. Okey. Yang wajib kita tahulah. Benda ni sangat penting lah. Okey, lampu-lampu ni bukan tak penting, memang sangat penting. Okay. Seterusnya adalah pengelap cermin. Pengelap
cermin. Pengelak cermin ni penting waktu hujan. Okey. Kalau kita yang jenis selalu buat kereta tambah-tambah dan kita park kereta dekat tambah-tambah park di tengah panas. Kita park di tempat yang tak ada bumbung dan kereta kita dan time tu cuaca sangat panas. Okey. Boleh mengakibatkan kita punya pengelak cermin ni rosak. Rosak macam mana dia jadi keras. Macam mana kita nak tahu pengelak cermin kita ni keras? Okey, kalau puan-puan perasan, puan-puan yang selalu buat kereta. Okey, bila waktu hujan ataupun time kita nak cuci cermin pakai windshield washer kan yang ada dekat kereta tu. Okey, dia ada bunyi bila waktu mengelap. Okey, dia ada bunyi waktu mengelap. Bila ada bunyi bermakna getah tersebut rosak lah ataupun dia mengeras. Bila dia mengeras, kita akan bila dia mengeras, bila kita lap cermin kereta kita, dia takkan sempurna lah. Jadi tak jelas lah pemanduan kita waktu hujan. Jadi sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Okay. Okey. Ini dia kata getah mengelak cermin jika sudah terlalu keras tukarkan saja. Ia cukup penting terutama waktu musim tengkujuh. Musim tengkujuh puan-puan pun tahu. Okey, musim tengkujuh hujan memang sangat-sangat lebat. Kalau kata kita punya pengelak cermin ataupun wiper kita keras, dia sangat-sangat mengganggu pemanduan kita. Silap-silap kita terpaksa berhenti ke tepi. Okey, terpaksa berhenti ke tepi untuk tunggu hujan tu reda. Tapi waktu musim tengkujuh puan kena faham lah. Nak tunggu hujan reda tak tahu bila. Okey, jadi tukarkan saja wiper ni. Kos wiper tak adalah mahal sangat. Okey, biasanya ada je orang jual dekat tepi-tepi jalan yang RM10 satu. Okey. Jadi RM10 satu tu janganlah puan ingat janganlah puan anggap kualiti dia macam yang kualiti harga 30. Tak sama. Okey, mungkin puan pakai dalam sebulan, 2 bulan dia keras balik. Okey. Jadi ada cara dia macam mana kita nak jaga kita punya wiper rubber. Okey. Salah satunya bila kita parking tengah panas. Okey, kita angkat kita punya wiper. Kan kita punya wiper boleh angkat kan? Okey, angkat. Supaya dia kurang panas bila kita park, kita punya wiper rubber bersentuh dengan cermin kita, cermin hadapan. Okey, cermin hadapan tu kalau kita perasan waktu panas, kita pergi sentuh pun memang sangat panas. Apatah lagi bila wiper rubber yang sudah melekat itu boleh mengakibatkan getah tu bertukar sifat menjadi lagi keras. Okey, jadi bila waktu parking angkat je wiper rubber. Okey, dan kadang-kadang bila kita perlu cuci, jarang-jarang kita punya wiper rubber tu, kalau puan-puan perasan, puan angkat je wiper rubber, ambil kain yang bersih, pakai dengan air sikit, cuci je wiper rubber tu, tak ada masalah. Okey. Tapi kalau dah sampai tahap keras tu, nak cuci pun saya rasa macam tak ada function sangat. Tapi tukar je lah. Tukar pakai yang berkualiti sikit. Mungkin dalam 30-40 ringgit. Okey. Okey. Semua pun tahu kedudukan wiper kita punya stick kat mana. Okey, macam contoh dalam video ni. Okey, kita pakai windshield cleaner dulu, cuci. Okey, dan video ni kita test wiper. Okey. Puan-puan dia bila wiper okey, dia tak akan ada bunyi macam getah keras. Macam mana getah keras bunyi, dia ada satu bunyi yang pelik lah kan. Okey, ni dalam video ni wiper ni masih dalam keadaan elok lah. Okey. Okay, baik. Seterusnya kita masuk berkaitan dengan tayar lah. Berkaitan dengan tayar. Tayar ni sangat-sangat penting dalam pemanduan kita. Sebab apa yang kita perlu tahu, pada kenderaan kita ada beribu-ribu komponen, beratus-ratus sensor, beribu-ribu sensor. Tapi
Tapi yang pegang pada jalan adalah 4 komponen je. Okey, untuk info yang mana puan-puan yang tanya soalan tu saya jawab selepas ini boleh? Selepas habis saya punya presentation saya jawablah. Nanti saya slow-slow jawab satu persatu. Okey, kita masuk bab tayar dulu. Okey. Berkaitan dengan tayar ni, okey, yang macam saya cerita tadi, beribu-ribu komponen dekat kereta kita yang pegang jalan adalah 4 tayar. Jadi kita berharap kepada 4 tayar ni. Okey. Jadi kita perlu tahu tayar dia ada tempoh expired dia. Dia ada tempoh dia punya expired. Paling maksimum tayar tu bila kita beli, walaupun tayar tu baru, tayar tu maksimum mestilah bawah daripada 5 tahun. 5 tahun ke atas tayar tu dah kira expired, dia punya getah pun dah kata dah keras. Okay, bila tayar dah keras, jadi keselesaan pemanduan kita dan cekaman tayar pada jalan sangat-sangat tidak tidak selamat lah, bahayalah tayar. Apa kemungkinan boleh berlaku, sama ada tayar kita meletup, okey, ataupun tayar kita tak cengkam jalan yang boleh mengakibatkan kita punya kereta boleh berpusing ataupun boleh berlaku kemalangan yang kita tak jangka. Kita nak jimat, betul, kita nak jimat. Tayar ni tak murah sebiji. Okey, paling-paling murah pun 100. Tu pun tayar saya 13, 14. Okey, lagi besar tayar lagi mahal. Tapi tayar ni antara komponen keselamatan lah. Okey. Jadi berkaitan dengan tayar, apa yang puan perlu tahu basic berkaitan tayar. Okey, tayar kita, okey, dia ada saiz lah. Okey, mana-mana puan yang biasa pakai tayar, contoh puan nak pergi tukar tayar dekat kedai, okey. Kadang-kadang kita tak tahu tayar apa. Kadang-kadang kita main beli je kedai. Kita pergi beli kat kedai, kereta kita kat lain. Kan? Kita pergi beli, kita lupa tayar kita. Jadi macam mana kita nak tahu berkaitan dengan tayar kita perlu tahu. Contoh, dekat tayar memang dia ada tulis saiz 185, macam contoh dalam gambar ni 185 65 R13. Bermakna tayar ni lebarnya 185, nisbah aspek dia 65, okey, ketinggian dia 65 lah, ketinggian tayar tu. Rim 13 ni menunjukkan kita punya saiz rim kita lah. Saiz rim kita saiz 13. Okey. Lagi besar rim, lagi besar lah dia punya. Macam contoh kalau saiz rim 19, dia akan tulis 19 lah. Okey. 91 ni indeks bebanan. Dan yang lepas tu kalau puan-puan perasan, dia ada tulis sama ada H, L ataupun V. Kebiasaan kereta-kereta dia pakai V lah. Okey, apa penanda dia V ni ataupun H ni? Okey, kalau puan-puan perasan. Okey. ABC H kat belakang ni menunjukkan kadar kelajuan yang kita boleh pakai terhadap tayar tersebut. Macam contoh H, okey, berapa kadar kelajuan dia kita boleh tengok dekat jadual tepi ni. H maksimum kita boleh tekan sampai 210 km sejam. Okey, apa akan jadi bila kita tekan lebih? Okey, apa akan jadi bila kita tekan lebih? Macam saya cakap awal-awal tadi, tayar ni kalau kata dah expired, dah kita tekan melebihi 210 km sejam, kemungkinan tayar meletup akan berlaku. Bila tayar meletup, waktu kita memandu kenderaan kita dalam waktu yang pada kelajuan yang tinggi, okey, puan-puan pun boleh tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Dah banyak kes yang saya jumpa, okey, menggunakan tayar yang tak sesuai dan dia tekan pada kelajuan yang maksimum lah, yang melebihi pada tahap tayar tu mampu pergi dan meletup. Okey, dah banyak saya jumpa. Okey, jadi puan-puan perlu tahulah tayar ni dan satu lagi berkaitan dengan tayar, kita perlu tahu tayar yang kita pakai pada setiap kereta, bila dia mempunyai kita pun bila kita nak isi angin, dia ada tekanan dia yang tertentu. Macam mana kita nak tengok tekanan angin yang tertentu? Sekejap lagi saya akan tunjuk video. Okay. Dan seterusnya berkaitan dengan tayar lagi, kita berkaitan masuk kepada alignment lah. Alignment ni sangat-sangat penting. Kenapa alignment ni sangat penting? Untuk kita jaga tayar, untuk kita jaga kita punya tayar, okay, supaya tayar
orang kalau bahasa bengkel dia kata tak makan sebelah lah, ataupun tak makan tengah, ataupun tak makan tepi. Okey, jadi alignment yang penting supaya tayar yang kita pakai, pemanduan kita, satu, pemanduan kita selesa, tayar kita dapat dijaga supaya tahan lama lah. Kalau kata alignment kita tak betul, tayar tu makan tepi. Okey, elok-elok kita boleh pakai tayar tu sampai 2 tahun, 3 tahun, tapi punca alignment tak betul, tayar tu dah pakai 6 bulan out, tak boleh pakai. Okey, jadi meningkatkan kita punya kos lah. Okey, terpaksa kita beli tayar baru. Okey. Kita tengok kebaikan sistem penjajaran lah. Sistem penjajaran, satu, bila kita punya alignment kita okey, kita punya kereta alignment okey. Okey, boleh menjimatkan minyak, pemanduan yang lebih stabil, steering mudah dikawal, meningkatkan hayat tayar, meningkatkan keselamatan. Okey. Sangat-sangat penting lah alignment. Tapi kalau kata puan tak alignment, boleh bawa ke kereta? Boleh. Kereta tetap boleh bawa kalau tak alignment. Tapi puan selesa ke tak nak bawa kereta? Okey, macam contoh, puan tengah bawa kereta nak lepas steering kejap. Okey, lepas steering, puan boleh tengok kereta puan lari ke kiri ataupun ke kanan. Okey. Dan pemanduan kita selesa ke tak selesa. Sama ada bila kita tekan kereta dengan laju, dengan hal laju yang tinggi, kita boleh rasa steering kita gegar ke tak gegar. Itulah keburukan kalau kita tak alignment tayar dengan betul. Okey. Okey, saya akan tunjuk satu video berkaitan dengan tayar lah. Mana kita nak tahu berapa angin yang perlu kita isi pada tayar kita. Melalui video tersebut. Okey, kalau puan-puan perasan dekat kereta kita, mana kita nak dapatkan isi angin yang betul, puan-puan boleh tengok dalam video ni. First, kita boleh tengok. Biasanya dia berada pada kedudukan pintu pemandu. Okey, pintu pemandu. Okey, puan-puan boleh tengok. Dekat pintu pemandu, dia ada, kalau macam kenderaan ni dia ada dua indikator. Satu untuk 3 penumpang, satu lagi untuk 5 penumpang. Okey, puan-puan boleh tengok. Okey, kalau kata 3 penumpang, ni adalah untuk tayar hadapan, ni untuk tayar belakang. Okey, bermakna tekanan angin sama ada 36 PSI ataupun 2.5 bar. Kalau kata untuk 5 penumpang, tekanan angin 41 PSI ataupun belakang 44 PSI. Jadi benda-benda ni sangat penting lah. Ada sesetengah orang, dia tak tahu. Dia main isi je angin. Okey, sama ada dia isi angin tayar tu, sama ada angin tu lebih ataupun angin tu kurang. Kalau kata angin lebih, tayar akan cepat botak di bahagian tengah. Kalau kata angin kurang, tayar cepat botak bahagian tepi. Okey, jadi kita pastikan tayar kita isi angin dengan sekata. Okey, satu lagi info, macam mana bila waktu sesuai untuk kita isi angin. Okey, bagi saya waktu yang sesuai untuk kita isi angin adalah sebelum kereta kita bergerak. Okey, sebelum kereta kita bergerak. Okey, tapi mesti orang tertanya-tanya, macam mana kita nak isi angin? Sedangkan kita isi angin pun dekat stesen minyak. Okey, fahamlah. Nak buat macam mana kalau kena jalan juga kan? Tapi seelok-eloknya nak isi angin kat stesen minyak boleh. Tapi digalakkan pada waktu pagi, suhu sejuk ataupun waktu malam lah. Okey, kira waktu tu jalan yang kita lalui tu tar dia dah sejuk. Jadi, sifat angin ni, dia bila dia panas, dia akan mengembang. Jadi bila kita isi angin pada waktu tu tayar dah panas, udara dalam tayar tu dah mengembang. Jadi kita tak akan dapat bacaan angin yang sesuai yang kita nak. Jadi dalam video ni saya tunjukkan, okey, contoh saya isi angin pada tayar, ada satu tayar bahagian belakang pada kadar 36 PSI. Okey. Okey, saya menggunakan pump tayar yang jenis portable lah, yang boleh bawa pergi ke mana-mana kan. Okey, ada sesetengah yang pakai bateri, ada sesetengah pump angin yang kita boleh join dengan tempat cucuk rokok tu. Tempat yang kita cucuk bateri, cucuk aksesori kereta. Okay, ini daripada tayar yang bocor lah. Memang tekanan angin dia kalau puan-puan perasan 1.0 PSI tekanan dia, 1.0 PSI. Jadi tekanan angin waktu ni adalah kosong. Saya menggunakan pam angin yang saya sendiri punya lah.
Okey, pam angin ni bila kita pam angin ni kita dah set pada 36 PSI. Bila sampai 36 PSI dia akan automatic stop. Okey. Sekali lagi kita tengok. Laju sangat video ni. Okey, saya set pada 36. 36 sebabnya tadi kita dah tengok dekat indikator untuk isi angin tu berapa PSI yang diperlukan untuk 3 orang penumpang tadilah. Jadi kalau 5 orang penumpang isilah angin ikut apa indikator yang bagi tahu tadi. Jadi setiap kereta memang sudah disediakan indikator tersebut. Jadi kalau kita ada setengah orang tanya, kalau saya dah tukar sport rim, dah tukar tayar lain, macam mana pula? Okay, first kita boleh cuba isi angin tayar kereta kita dengan kedudukan dengan angin yang telah diberikan. Macam contoh dia kata walaupun tukar sport rim yang dah besar sikit, tayar yang kecil ke, sport rim besar, tayar besar ke, okey, isi dulu angin menggunakan indikator tersebut. Okey, sebabnya bila kita nak naik alignment kereta, sebenarnya benda ni memain peranan. Angin antara yang main peranan lah supaya bila masuk tempat alignment tu, bacaan dekat komputer boleh tallykan dengan kedudukan kereta kita dengan angin tayar kita tu. Jadi benda-benda ni bila kita selalu isi pada tahap tu dan kita berjalan jauh, angin tayar kereta kita kurang, kita isi lagi pada kedudukan yang sama yang kita set dah tadi, okay, supaya pemanduan kita selesa lah dan jangka hayat tayar kita lama. Okey, dah sampai tahap 36 PSI dan dia dah stop. Okay. Seterusnya kita masuk kepada sistem brake. Okey. Soalan-soalan nanti saya akan jawab habis slide ni. Okey. Saya tak sempat nak tengok lagi soalan. Ada soalan tak? Tengok. Okey, baik. Okey, sistem brake. Sistem brake ni antara sistem yang bukan bagi saya sajalah. Semua kenderaan yang bergerak, semua kenderaan yang bergerak, sistem brake ni memang sangat-sangat penting. Okey, sistem brake ni semua dalam kenderaan yang bergerak termasuklah kapal terbang pun ada sistem brake dia. Jadi kita masuk kepada sistem brake. Kita tengok. Okey, fungsi semua dah tahu sistem brake ni berfungsi untuk memperlahankan kenderaan dan memberhentikan kenderaan apabila diperlukan. Okey. Ada sesetengah kereta bila sistem brake dia problem, dia tekan brake, kereta tak berhenti. Itu sangat-sangat bahayalah. Okey, sebab bukan bila tak berhenti, tak capailah tujuan utama dia untuk memperlahankan dan memberhentikan kenderaan. Okey. Okey. Untuk basic info asas, okey, kita perlu tahu dekat sistem brake kita ada, kalau kereta-kereta sekarang dia pakai brake jenis disc. Brake jenis disc. Okey, jadi macam mana kita nak tahu kita punya disc kita okey tak okey, kita boleh tengok dengan mata kasar kita lah. Okey, kita boleh tengok, kita boleh dengar, kita boleh rasa. Okey. Macam contoh kalau kenderaan baru yang kita beli kenderaan baru, kita tekan brake, kita tekan sikit pun dia dah cekam kan. Okey, tapi bila dah lama-lama pakai, kita tekan ke dalam sikit baru dia cekam. Okey, sebab apa? Okey. Cerita dia dekat brake kita dia ada dipanggil pad brake. Okey, pad brake. Pad brake ni biasanya kita boleh dengar macam mana pad brake ni okey lagi ke tak. Sampai masa ada setengah kereta bila pad brake dia problem ataupun dah sampai tahap maksimum, bila kita tekan je brake akan bunyi antara macam besi bergesel. Bunyi macam besi bergesel. Okey. Lepas tu kita boleh rasa pedal brake kita tu, kalau kebiasaan kita tekan sikit pun dah makan, ini kita tekan ke dalam sikit baru dia makan, bermaknanya pad brake tu kemungkinan sudah nipis lah. Dan yang ketiga kita boleh tengok satu lambang. Okey, lambang. Ini lambang ni yang tadi macam saya cakap, sama ini biasanya lampu kita punya minyak brake pada kedudukan yang low. Bila kedudukan low, lambang ni akan naik. Lambang macam handbrake tadi akan naik. Okey, bermakna kita punya minyak dalam tangki minyak
brake tu dah turun ke bawah sebab kita punya brake pad dah nipis. Okay, kita punya brake pad dah nipis, minyak turun ke bawah sampai low dan lampu amaran brake akan menyala lah. Okey. Bila waktu kita perlu check pad brake? Okey, sekurang-kurangnya 12 bulan sekali, setahun sekali lah kita check. Tapi seelok-eloknya bagi saya lebih suka check antara 3 bulan ataupun 6 bulan sekali lah. Saya akan check brake saya. Okey, di gambar sebelah ni kita boleh nampak. Kita boleh nampak antara pad brake baru dengan pad brake lama. Kita boleh tengok perbezaan antara pad brake lama dengan pad brake baru. Kalau puan-puan perasan, pad brake lama ni dah haus. Dah haus. Jadi perlu ditukar ke tak? Bagi saya kalau dah capai macam 50% dah kita dah pakai, eloknya tukarlah. Pad brake ni bukan kata kita selalu tukar seminggu sekali, tak. Kemungkinan kalau kereta yang jarang bawa, kita tukar setahun sekali, 2 tahun sekali. Tapi kalau kereta yang hari-hari bawa, 6 bulan sekali. Kan? Ni adalah penanda lah. Yang gambar bawah ni adalah penanda. Kita boleh tengok ketebalan macam contoh 12mm, 10mm, 8mm ni kira pada tahap biru. Pada tahap biru ni contoh dia maksudnya boleh diguna pakai lama lagi, tapi bila dah capai tahap 3mm, kalau setengah bengkel dia akan kata dah capai 30% ni, 30%, kan, 40%. Kalau dah capai tahap tu, maknanya eloklah tukar. Sebab brake kita ni memainkan peranan yang sangat penting lah. Dan kita perlu tahu brake kita kalau kata kita pakai kereta jenis yang high spec, yang kereta jenis memang ibarat kereta sport lah. Kita perlu tahu pad brake dia ada kualiti dia. Jangan pakai pad brake yang kualiti rendah. Seelok-eloknya pakai pad brake yang original lah. Sebabnya pad brake yang kualiti rendah, kita tak tahu dia punya tahap panas dia yang boleh dia terima waktu kita brake, waktu kita kelajuan tinggi dan kita brake. Sebabnya kalau pakai pad brake yang jenis kualiti rendah, lama-lama silap hari bulan orang kata. Kita tekan brake awal-awal ada, tapi last sekali brake tu rasa macam kosong. Macam kita tak tekan brake, kereta meluncur ke depan. Itu bahayanya pakai menggunakan pad brake yang kualiti dia agak kurang. Jadi bila saya suggestkan dekat orang, bila kata kita nak tukar pad brake, sama ada kita tukar yang original ataupun yang high grade punya. Memang betul brake pad ni mahal sikit. Walaupun dia kecil, harga dia beratus. Tapi dengan keselamatan dia, kita fikir keselamatan. Kita tak fikir, kadang-kadang poket pun kita fikir juga. Tapi bagi saya, ialah kenderaan yang kita pakai untuk kita cari makan. Jadi kalau boleh, pakailah benda yang berkualiti. Supaya keselamatan diri kita dan orang lain, penumpang kereta kita dan pemandu-pemandu lain lah. Sangat-sangat penting. Saya tunjukkan dalam salah satu video ni. Kalau puan-puan perasan, pad brake ni adalah masih tebal lagi. Kalau dia ada 2 bahagian. Ni bahagian besi. Ini tapak dia. Ini bahagian brake. Pad brake yang bila kata dia nipis, kita wajib tukarlah. Tapi yang ni tebal lagi. Kita boleh tengok dengan mata kasar kita. Tengok dengan mata kasar kita, intai je tengok. Kita rasa tebal lagi boleh pakai. Ada sesetengah orang, dia brake pad dia dah bunyi. Dah bunyi macam besi, belaga besi dia bunyi. Tapi dia buat tak tahu je. Sampai satu tahap dia punya brake pad dah rapat besi. Bila dah rapat besi, kemungkinan apa yang berlaku? Brake kita jam. Bila brake kita jam, brake kita panas dan jam, kereta nak bergerak pun berat. Macam-macam boleh berlaku. Sama ada kereta tak boleh bergerak langsung akibat brake jam, ataupun kita punya brake dah tak cengkam, brake kereta meluncur ke depan. Faham lah kalau kata kereta dah sampai meluncur ke depan, risiko nyawa kita. Sebab bila kita memandu kenderaan, kita pertaruhkan nyawa kita atas jalan. Kalau kata kereta kita dalam keadaan keadaan yang orang kata sempurna lah, kemungkinan kita boleh mengelakkan. Tapi kalau kata orang kata benda kalau nak berlaku, dia berlaku juga. Tapi
Benda nak berlaku juga, betul. Tapi kita boleh elakkan. Kita boleh cuba ikhtiar elakkan. Cerita dia macam tu. Okay. Okay, dan ni sedikit info apa yang apa yang kita perlu tahu. Disc brake ada 2 jenis, depan dan belakang. Biasa yang depan ni dia ada lohong tengah ni lah, lubang-lubang tengah ni. Yang belakang jenis solid lah, dia ada skeping je. Benda ni dipanggil ada piring disc, okay, ataupun bahasa engineering adalah rotor lah, rotor disc. Perlu ke benda ni tukar? Perlu. Benda ni dia ada minimum, dia ada maksimum limit dia. Okey, dia ada cara ukuran dia. Okey. Jadi bila kata piring ni dah nipis, kita wajib tukar. Okey, wajib tukar. Ataupun ada sesetengah piring dia bengkok. Macam mana kita nak cam piring tu bengkok? Kalau kita perasan, kita bawa kereta, waktu kita tekan brake, steering kita rasa gegar. Okey, bila kita tekan brake, steering kita rasa gegar, kemungkinan piring disc ni lah yang bengkok. Okey, apa yang kita boleh buat? Kalau disc bahagian depan, sama ada kita boleh skim di kedai-kedai yang ada mesin untuk skim disc, ataupun kita perlu tukar rotor barulah. Okey, kalau kata kita nak skim disc pun harga kos dia lebih kurang antara 150 ke atas. Kalau kata tukar rotor baru, paling-paling murah yang kualiti okey pun dalam harga paling-paling murah pun 300. Okay, tapi benda ni memang penting. Siapa-siapa yang pakai kereta, kalau ada rasa tekan brake tergegar, ni antara salah satu punca dia. Okay. Okay, lepas tu, okay, masuk kepada cecair brake. Cecair brake, setiap kereta dia ada berlainan. Ada setengah kereta pakai dot 3, ada setengah kereta pakai dot 4. Jadi kita perlu tahu. Okay. Biasanya kalau kereta-kereta performance, kereta-kereta yang jenis yang boleh naik pada kelajuan tinggi, biasa dia pakai dot 4 lah. Dot 4 ni biasanya dia punya suhu minyak brake dia boleh tahan pada tahap yang tinggi lah. Jadi kita perlu tahu minyak brake sejenis minyak yang boleh menyerap dan menyimpan air. Air akan menyebabkan karat dalam sistem brake. Okey. Ini mungkin sesetengah orang tak perasan, dia dah pakai kereta 10 tahun. Okey, yang dia tahu tukar pad brake je. Dia juga perlu tahu minyak brake perlu ditukar. Okey, bila tempoh perlu ditukar? Seelok-eloknya bila kita dah pakai minyak brake dah 60,000 km ataupun nak tahan lagi pakai sampai 100,000 km, tukarlah. Okey. Sebabnya dalam minyak brake boleh macam dia cakap, minyak brake boleh menyerap dan menyimpan air. Okey, air ni cecair yang tak ada tekanan, tapi minyak brake ni dia cecair bertekanan. Sebab tu bila kita tekan brake ada tekanan. Tekanan akan menolak piston supaya kereta berhentilah. Okey, tapi kalau kata kita isi air dalam sistem brake, okey, kita perlu tahu air punya takat didih dia 100 darjah Celsius. Okey, tapi minyak brake dia ada yang boleh capai sampai 400, tengok 250 darjah Celsius. Okey. Jadi benda ni kalau kata kita pakai air dalam sistem brake, bila kita tekan brake, air dah capai takat didih dia. Okey, air tu lama-lama akan menguap dan jadi kosong. Dan brake kita pun tak akan cekam. Okey, sebab itulah kita pakai hidrolik. Okey, dan minyak brake perlu ditukar bila ada peratusan yang mengandungi air dalam minyak brake itu dah tinggi. Macam contoh kebiasaan ada satu video yang saya tak dapat nak tunjuk lagi hari ni. Bila peratusan air mencapai 3 hingga 4% dalam minyak brake, okey, minyak brake wajib ditukarlah. Okey, dan salah satu lagi, bila kita nak cam, bila kita buka tempat cek minyak brake tu, kita tengok minyak brake dah kotor, dah hitam. Okey, itu dah wajib tukarlah. Okey, bagi menjaga kita punya sistem brake dan keselamatan diri kita. Okey, seterusnya. Okey, tajuk last adalah berkaitan dengan jumper lah. Okey, bagi saya kalau kereta-kereta sekarang wajib ada benda ni. Wajib ada satu jumper dalam kereta, sama ada dalam bentuk kabel ataupun dalam bentuk portable jumper. Okey, dekat sini puan-puan boleh tengok. Okey,
Yang gambar bawah ni, yang pertama ni adalah jumper kabel lah. Okey, jumper kabel. Yang kedua adalah gambar power bank jumper. Okey. Dua benda ni antara salah satunya sangat penting lah kita simpan dalam kereta untuk kereta-kereta sekarang. Sebab kita tak tahu bila kita tukar bateri kereta kan. Takut apa-apa kemungkinan tiba-tiba bawa berhenti. Lepas tu nak start balik kereta kita tak boleh nak start. Okey, jadi jumper kabel ni main peranan lah. Okey. Jumper kabel yang disuggestkan kalau puan-puan nak beli pun dekat kedai-kedai aksesori pun banyak, dekat Mr. DIY pun ada. Okey, benda ni kan. Tapi puan-puan perlu tahu nak beli kabel jumper carilah yang jenis ampere dia tinggi. Okey, saya suggestkan biasa yang 800 ampere dah ke atas lah. Okey, 800 ampere ke atas. Okey, ataupun puan boleh standby power bank jumper. Okay, power bank jumper mahal lah sikit daripada kabel jumper ni. Kabel jumper biasa 80, 60 pun dah boleh dapat. Kalau power bank jumper biasanya 100.5 ke atas lah. Okay, tapi benda ni sangat-sangat berguna pada waktu kecemasan lah. Okay, saya sendiri pun simpan. Okay. Dan cara untuk jump start kenderaan pun dia ada cara. Okay, tak boleh main sembrono kata. Okay. Macam contoh kalau puan-puan perasan dalam gambar raja di atas ni, okay, kereta ni adalah kereta yang hidup, ni adalah kereta yang yang untuk yang kita nak jumper. Okay, kita tengok slide yang satu lagi. Okay, bagaimana cara betul jumping kereta? Okay, biasanya kabel jumper ni dia datang dua warna. Satu warna merah, satu warna hitam. Apa yang kita perlu tahu, kabel jumper warna merah adalah untuk positif. Okay, adalah untuk positif dan kabel jumper yang warna hitam adalah untuk negatif. Okay, macam mana kita nak tahu positif dengan negatif? Dekat bateri kereta kita biasanya ada penanda. Dah ada penanda dia positif dengan negatif. Okay. Okay, kita tengok kereta B, sila matikan enjin. Okay, ni kereta B. Okay, kereta B ni kereta yang kita pakai untuk jumper kereta A. Yang kedua, kepit wayar positif pada A. Positif, macam saya cakap tadilah, positif warna merah. Okay. A dan diikuti B. Jadi positif akan pergi ke positif bateri. Okey. Daripada kereta B positif kepada kereta A positif bateri. Okey. Yang ketiga, kepit wayar negatif pada B dan diikuti A bahagian badan kereta. Apa yang maksud dia sini adalah kereta B nak jumper kereta A. Jadi untuk bahagian negatif, okey, puan-puan perlu tahu kadang-kadang kita nak minta tolong orang pun kadang-kadang tak tahu. Jadi benda ni kita perlu ambil tahu. Jangan tersalah. Okey. Jadi di kereta B ni perlu kepit pada bateri negatif dan di kereta A kita kepit pada body. Okey. Pada body kenderaan. Sayanglah cala body kenderaan. Faham. Tapi dah waktu emergency tak apalah kan. Kepit je lah macam mana. Okey, lepas tu seterusnya step dia start enjin kereta B dan diikuti kereta A. Lepas tu barulah kita cabut wayar daripada 4, 3, 2, 1 tadi. Okey. Baik. Apa akan jadi kalau kita tersilap jumper? Okey, macam contoh di kereta B kita kedudukan wayar dah betul. Positif, negatif. Tapi di kereta A kita terbalik letak. Okey, yang sepatutnya wayar positif letak positif, kita jadi terletak pada negatif. Apa akan jadi? Ini puan-puan kena ingat. Okey. Kena ingat bila kita tersalah jam, okey, biasanya sistem elektrik kereta kita akan rosak. Dan peningkatan kos untuk kita repair sangat tinggilah. Okey. Saya dah pernah jumpa kes banyak wayar-wayar yang terputus. Dan ada sampai yang tahap teruk dia punya computer box ataupun ECU kereta dia rosak. Sampai kena tukar. Kos untuk habis pun dalam, kata silap saya yang saya pernah jumpa kes tu dalam 2,000, 3,000. Okey. Sebab itulah kita perlu tahu dan perlu ada ilmu berkaitan dengan kereta walaupun sedikit. Okey. Sangat-sangat penting untuk kita pada kemudian hari. Okey. Baik, saya rasa kita masuk kepada inilah soalan-soalan lah. Saya cuba jawab soalan-soalan yang puan-puan tanya, insya-Allah. Mana yang boleh jawab saya jawab, mana yang tak boleh jawab saya akan kongsi info lah nanti. Okey, ya, saya kena slide daripada atas dulu.
pada daerah Kuala Selangor. Topik bagus sesi saya, sangat bagus. Tuan, digalakkan untuk apa pemandu-pemandu wanita ni, memang kita sangat galakkan sebab kadang-kadang dia orang bawa kereta, dia orang apa tak ambil cakna benda macam ni. Okey, tambah-tambah yang jenis PJJ. Okey, PJJ. Nak minta tolong jiran, jiran pun kita tak kenal. Tapi nak terpaksalah call suami jauh. Okey, jadi topik-topik ni sangat penting bagi saya. Air berkurang dalam sistem penyejukan ni macam mana nak tahu? Okey, baik puan. Bagus soalan ni. Okey. Macam mana kita nak tahu? First kali kita kena tengok sistem penyejukan kita air kurang sebab apa. Kalau kita nak check sendiri, kita boleh check sampai tahap kita punya radiator cap je lah. Radiator cap kita okey lagi ke tak. Kalau kata radiator cap okey, bermakna ada kebocoran dalam sistem penyejuk. Kita nak check sendiri, kita tak pandai. Okey, kita pergi ke satu bengkel. Okey, bengkel tu biasanya dia ada satu special tool. Okey, alat khas yang dipanggil cooling pressure leak dia panggil. Okey, cooling pressure leak. Okey, dia akan pakai alat tu dan dia akan bagi satu tekanan pada sistem penyejuk dan kita akan dapat cek mana kebocoran yang berlaku. Okey, biasanya kita akan masuk special tool, bagikan kena tekanan angin pada dalam sistem tu 1 bar dan kita cek. Okey. Hantarlah pada pomen yang ada special tool. Ataupun kalau kita nak check sendiri, cara dia boleh. Okey. Isikan air yang cukup dalam sistem penyejuk. Okey, start engine sampai kipas kereta kita pusing. Okey, sampai kipas pusing bermakna enjin pada suhu yang dah capai suhu ideal lah. Okey, time tu kita check mana kesan leaking. Kita boleh kadang-kadang benda ni kita boleh nampak. Sama ada tempat radiator tu basah ataupun ada tempat air menitik. Bukan senang lah, tapi kalau tak tahu, hantar bengkel lah, senang. InsyaAllah. Saya biasa terus masuk coolant. Okey, baik. Terus masuk coolant. Macam saya cakap tadi, coolant kita ada 2. Okey, sama ada yang ready make ataupun pre-make. Kalau pre-make nak masuk terus tu tak digalakkan lah. Tapi kena masuk terus pun, kalau kata dalam tu nisbah air pun mungkin dah sama nisbah air takut tak sesuai dengan sistem penyejuk kita. Tapi digalakkan kalau yang pre-made ni, yang tak campur lagi, kita bancuh dulu 50%. Macam contoh 1 liter air, 1 liter coolant, bancuh dulu dekat luar, baru kita masuk dalam sistem penyejuk. Ataupun kalau nak masuk terus, beli yang dah ready made. Okey, yang dah ready made. Ada je jual dekat spare part yang ready made. Just masukkan terus, tak payah bancuh-bancuh, masukkan terus, tak ada masalah. Ada yang ready made. Okey, baik. Assalamualaikum. Nak tanya macam mana kita nak tahu coolant kita cukup atau tak untuk jenis kenderaan lama seperti kereta kecil. Okey, puan. Macam saya cakap tadi, coolant kita cukup tak cukup, kita ada tangki spare. Okey, kita ada tangki spare. Dekat tangki spare tu dia ada dia ada tahap minimum full ataupun low, high, full, low. Dia ada F dengan L. Okey, full ataupun low. Bila kedudukan air ataupun cooler kita dalam tangki spare tu berada pada tahap low, maknanya kita perlu top up lah. Okey, kalau kita tak yakin sangat daripada situ, kita tunggu enjin kita sejuk. Okey, kita masuk dulu dalam radiator coolant tu dan kita top up dalam tangki spare tu sampai tahap full F. Okey. Semua tu suami saya yang buat. Alhamdulillah.
Macam mana pula steering tu bila kita nak bergerak dia berbunyi. Okey. Berkaitan dengan sistem steering. Kalau kata kita nak bergerak dia berbunyi, kita perlu cek pada yang pakar. Sebab benda yang bersangkut dengan steering ni banyak. Okey, sama ada steering rack sendiri tu problem ataupun komponen-komponen bahagian bawah tu ada yang dah problem. Yelah kalau tambah-tambah kereta lama dah 5 tahun ke atas, biasa komponen-komponen ni banyak yang dah problem. Yelah jalan Malaysia pun kita tahu tak rata. Banyak yang dah rosak. Jadi kita perlu cek sama ada steering tu yang problem ataupun komponen yang bersangkut dengan steering tu problem. Salam kalau nak dapat nota kat mana? Nak dapat nota ya. Boleh hubungi dekat slide yang last kali nanti saya tunjuk pegawai saya untuk dihubungi untuk minta nota. Nanti saya minta pegawai daripada Jabatan Pembangunan Wanita untuk bagi link dekat puan lah. Okey, nanti saya akan serah dekat dia link nota. Banyaknya lampu. Ya puan, lagi canggih kereta tu lagi banyak lampu. Sebab benda ni melibatkan semua sensor-sensor kereta yang kereta-kereta moden lah. Sistem brake tu bila tekan terus dia lagi meluncur. Okey. Macam saya cakap tadi, sistem brake tu bila tekan terus dia lagi meluncur, bermaknanya sistem brake puan ada masalah. Kemungkinan minyak brake puan yang dah pakai dalam kereta tu, kalau kata puan dah pakai 10 tahun kereta, kemungkinan puan tak pernah tukar minyak brake ataupun brake yang puan pakai tu mungkin dah berkualiti rendah. Okey, kualiti rendah. Itu merupakan salah satu faktor lah kenapa brake kita tak cekam elok. Ataupun kalau kebanyakan kereta-kereta macam MPV yang ada beban yang dekat belakang kereta, okey, beban macam contoh kita bawa banyak barang. Biasanya bila kita buat laju, kita tekan brake dia akan meluncur lagi ke depan sebab beban tu main peranan. Okey, menolak kenderaan kita ke depan. Saya pernah mengalami brake masih cengkam tetapi pad brake dah nipis, ada bunyi bersin sebab tak ada ilmu, so pergi kedai tukar brake pad, bila tengok dah berkilat pad brake. Itulah pentingnya ilmu. Okey, ilmu berkaitan dengan asas pada kenderaan yang kita bawa. Okey. Sebab itulah digalakkan puan-puan yang mana nak tahu berkaitan info asas kenderaan masuk pada kursus ni. Nak lagi lanjut, datang ke Kolej Komuniti Sungai Siput, kita buat satu kursus dan kita bagi hands on. Okey, kita buat face to face, kita bagi praktikal sikit untuk lagi tahu berkaitan dengan ilmu basic kereta lah. Lalu kita jumper kereta kenderaan yang nak beri power tu, enjin satu, hitam dengan hitam, merah dengan merah. Boleh tak cara ni? Kenderaan yang beri power tu, on enjin, hitam dengan hitam, merah dengan merah. Okey, baik. Maksud dia kat sini, adakah kita jumper kereta daripada bateri positif ke positif dan bateri negatif ke negatif? Boleh. Boleh. Tapi tak digalakkan lah. Okey, biasanya kereta yang kita nak jumper, kita mesti pakai kabel dekat sama ada body. Tak ada setengah orang pun dia pakai, memang direct pakai bateri. Tapi kalau bateri kereta tu dia punya kuasa cukup, hidup lah. Kalau kata kuasa bateri pun tak cukup, kita pergi direct kepada body lah. Brake tekan penuh rasa kosong. Terpaksa brake tu pijak banyak kali baru macam cekam. Ini biasanya terjadi kalau kereta tu, minyak brake kereta tu sudah kotor. Kebiasaan yang berlaku yang saya jumpa lah. Bagaimana untuk isi air untuk cermin depan, belakang. Jika tersembat, bagaimana nak buat sendiri. Okey. Untuk isi air dalam yang air cermin tu, kalau puan perasan dekat bahagian enjin kita ada dua tangki. Satu tangki spare untuk radiator, satu lagi tangki untuk isi minyak untuk air wiper. Okey, dia biasa bentuk macam mana saya nak tunjuk
Sekejap. Apa ni main tab? Tak nampak. Nampak tak? Nampak tak? Keluar tak? Yang ni. Tak keluar. Okey. Kalau puan-puan perasan, okey, macam mana kita nak tambah air dalam tangki windshield kan? Okey, kalau puan-puan perasan, dekat bahagian enjin kita ada satu tangki, dia ada lambang ni. Okey, ini adalah lambang di mana kita perlu tambah kita boleh tambah air lah untuk tangki air wiper tu. Tambahlah dekat sini. Okey, baik. Lagi. Saya mau minta pendapat kalau beli kereta baru betul ke lihat brand yang senang ada maintenance. Okey. Dia berkaitan dengan kereta baru ni, dia bagi saya dia nak kata senang maintenance ya. Senang maintenance macam mana tu? Okey, biasa kalau kereta baru orang servis dekat pusat servis je. Okey, servis kat pusat servis. Dan segala part semua ada dekat sana lah. Okey, senang dapat. Okey. Possible tak tangki tu tersumbat? Sebab isi air pun tak function. Okey. Untuk tangki windshield, dia biasanya bukan tersumbat. Dekat tangki air wiper, dia ada satu motor. Okey, dia ada satu motor. Sama ada motor tu problem, motor air wiper tu problem ataupun dia punya connector tak bersambung. Itu kena check. Okey, kena check. Possible untuk sumbat tak ada. Biasanya tak ada possible lah untuk sumbat sebab kita isi air je. Tak ada kita isi benda lain kan, insyaAllah. Saya rasa setakat ni saja saya punya live. Nanti slideshow saya akan bagi kepada Jabatan Pembangunan Wanita Perak lah untuk agihkan nota. Okey, sekian daripada saya. Cuma saya nak maklum sikit, promote sikit boleh? Okey. Di Kolej Komuniti Sungai Siput kita akan ada pengambilan baharu lah. Okey, pengambilan baharu, puan-puan boleh tengok. Okey. Untuk anak-anak ke ataupun puan sendiri yang nak datang khusus di Kolej Komuniti, puan-puan boleh datang ataupun puan-puan boleh hubungi direct. Okey, talian di bawah ni 05-597-1440 dan bertanya berkaitan dengan kursus-kursus pendek yang kita tawarkan. Okey, macam-macam kursus yang kita tawarkan, macam contoh kursus daripada segi pastry ataupun berkaitan dengan elektrik ataupun apa-apa kursus yang puan berminat, yang puan rancang untuk buat. Okey, hubungi kami, tanya berkaitan dengan kursus yang mana puan nak buat. Okey, insya-Allah kita akan cuba usahakan kursus tersebut. Okey. Kalau kata waktu tu musim PKP tak boleh nak buat, ni kita akan cari pada satu tarikh yang mungkin lepas PKP yang boleh kita face to face dan kita akan buat kursus, insya-Allah. Okey, setakat ni itu saja daripada saya. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua yang join sesi ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari.